Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Allah. Terbang. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Dia akan bertembang askar. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, para pejuang-pejuang kebenaran, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi yang barakah di siri segmen Fitness Kolbu, insya-Allah siri yang ke-29. Alhamdulillah. Bantu sebarkan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Jadi sedang jemaah mulia Allah Taala, alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Jogging ke? Ya, jogging lah. Fitness kan? Baik. Sidang jemaah yang mulia Allah Taala, apa khabar pagi ni? Mungkin anda sedang bersarapan, mungkin anda sedang bersama keluarga, apa saja yang sedang anda lakukan. Mudah-mudahan semuanya menjadi asbab untuk ridha Allah Subhanahu wa taala. Khair. Niatkan diri, niatkan hati untuk berada dalam majlis ilmu kita pada pagi yang penuh barakah, insya-Allah. Alhamdulillah. Bantu sebarkan sahabat-sahabat kita, para jemaah sekalian. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi salam ya Tuan Haji Amiruddin. Alhamdulillah. Dan semua yang menonton pagi ni. Jemput masuk. Jemput masuk, tag kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang mana mungkin sedang menunggu Fitness Kolbu kita. Tajuk kita pada pagi ni, insya-Allah, bersihkan hati kita. Jangan buat syirik khafi, jangan maki-maki, jangan iri dengki, jangan kahwin lagi curi-curi, sembunyi-sembunyi, jangan tak bagi kahwin suami lagi, jangan tak bagi suami kahwin lagi. Oh, tajuk banyak jangan kita pada pagi ni. Banyak jangan, banyak jangan. Dan inilah yang Allah katakan kepada Nabi Adam AS, wala taqraba hazihi syajarah. Jangan dekati. Jangan dekati pokok ini. Itu dia. Wala taqraba hazihi syajarah. Khair, insya-Allah. Sambil kita minum, ada yang minum mungkin baru nak start. Insya-Allah. Mari kita sama-sama teman-teman pada pagi ni dalam siri Fitness Kolbu. Fitness Kolbu. Ada orang tanya, Ustaz, Fitness Kolbu ni apa, Ustaz? Fitness Kolbu ni kita nak mantapkan hati kita, jiwa kita ni, dengan perbahasan-perbahasan khususan tentang hati. Kuat
bersih hati, kuat hati, jiwa ni, qalbu ni adalah dengan membebaskan jiwa, membebaskan hati daripada penyakit-penyakit hati. InsyaAllah. Khair, Alhamdulillah. Kita nak bincang InsyaAllah tentang bersihkan hati kita. Cuci hati. Salah ke kena menangis kerana makhluk? Salah ke menangis kerana makhluk? Nak tahu salah ke tidak? Anda rasa serba salah. Anda rasa lemah. Anda menangis sebab makhluk, kemudian anda lemah. Itu salah. Nak tahu salah tidak? Anda lemah. Kerana berani, kuat, kebenaran tu kuat. Hati akan kuat. Hati ni, kalau kena pada tempat dia, hati akan kuat. Hati tidak letak pada tempat dia, hati akan lemah. Jadi anda nangis kerana makhluk, kemudian kalau anda kuat, silakan. Tapi setakat hari ini, saya tak jumpa lagi perbahasan tentang hati yang mana bila menangis kerana makhluk, hati jadi kuat. Khair. InsyaAllah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, qalbu. Fitness. Kuat jiwa, kuatlah jasad kita. Adapun jasad ni ada had dia, tapi jiwa tanpa had. Ustaz, hina ke bila kena cerai dengan da'i? Cerai itu tidak hina bila kita sendiri yang menghinakan kita dengan penceraian itu. Cerai tidak hina. Apa saja yang ada pada syariat Allah itu tidak hina. Tetapi kita yang menghinakan diri kita. Dengan kita melanggar syariat Allah Ta'ala. Asbab penceraian. Mesti ada benda yang kita lakukan. Jadi itu yang menghinakan diri kita. Hina kerana dosa. Bukan kerana bercerai. Tapi dalam penceraian akan berlakulah dosa-dosa. Kita wallahualam. Kita tak tahu. Jadi tepuk dada tanya iman. Penceraian bendanya Allah benci. Dengan siapa pun bercerai. Bendanya Allah benci. Dianya halal tapi dibenci. Okey. Alhamdulillah. Okey. Ya, billah. Hati akan kuat. Ghairillah. Ciri hati yang lemah ialah hati yang sentiasa serba salah. Ciri hati yang lemah. Sila jemaah mulakan Allah Ta'ala. Bantu saya bahkan dulu, kita nak sambung ni. Dan pagi ni saya taklah lama lah. Saya lah kejap dah. InsyaAllah. Mungkin saya live saya pagi ni dalam sebelum 11 habis lah kot. 10.30 kita habis lah. 10.30, 10.45. Khair, insyaAllah. Payah nak buang penyakit hati kalau malah duduk dalam majlis ilmu. Dia dah duduk satu bab sakinah cikna. Tapi payah kita nak menerima apa ilmu yang disampaikan. Kerana masih ada dunia. Masih ada dunia. Itu dia. Kadang duduk kat majlis ilmu, betul dah. Tapi masih lagi ada dunia. Apa dia? Masih lagi mencari ilmu yang memenangkan dunia dia. Arti kata lain, dia cari ilmu yang boleh backup dia lah. Bukan ilmu yang nak menundukkan nafsu dia. Okey, see through mata. Dia ada merah-merah sikit tu. Kan? Sekala ubah penampilan. Penampilan kita ubah sikit-sikit. Khair. Baik. Ciri hati yang lemah, itu kita sering kali serba salah. Beza. Ciri hati yang kuat, kita sering rasa bersalah atau berdosa. Itu hati yang kuat. Hati yang kuat sering rasa berdosa. Hati yang lemah, itu sering kali serba salah. Siti Rahmah, Puan Hajah Siti Rahmah, bisu, suara tak ada, keluar balik, masuk balik. Jenuh bercakap. Bukan suara tak ada. Technical problem. Tu dia. Sila jemaah mulakan Allah Ta'ala. Khair. Bersihkan hati daripada penyakit hati. Bersihkan hati. Dan ini yang paling, amalan hati yang paling susah kita nak buat. Ibarat menggenggam bara api. Ibarat menggenggam bara api. Ini amalan ni susah ni. Menggenggam bara api. Berapi lah. Dia benar Puan Rosli Nabi. Ustazah, betul tu.
Bila kita ni sentiasa mencari ilmu, mencari ilmu yang kena dengan perasaan kita. Yang mana menundukkan perasaan, kita tak mau dengar. Sakit hati kita. Sebab itu sidang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Ustaz, adakah kepayahan hendak dekat diri dengan Allah sebab hati di titik-titik hitam dosa yang kita lakukan? Antara yang menghalang kita untuk dekat dengan Allah, ia dosa. Dosa apa? Tadi. Pertama, syirik khafi. Kita buat syirik atas sembunyi. Kita menyekutukan Allah sembunyi-sembunyi. Tanpa sedar. Tanpa sedar kita menyekutukan Allah, tuan-tuan. Ini kita tak mau. Sampai jalan. Allah. Allah. Kita menyekutukan Allah. Saya cek tempat yang proper sikit. Menyekutukan Allah itu. Apa dia? Anania, keakuan. Banyak benda yang kita lakukan nak nampak diri. Itu tidak? Itu dosa tu. Nampak keakuan. Bermulanya kita ni mencari nama kita. Nak membina nama. Nak membina nama. Nak membina nama. Saya, Fitness Kolbu saya, ini antara tempat official saya lah. Ini antara tempat official saya, insyaAllah. Kalau tak dapat arah bintang, saya akan selalu live di sini. Siapa yang ada ke lapangan, next nanti, lelaki perempuan tak payah nak nyibuk-nyibuk datang, lelaki. Mari datang, kita berusrah kat sini, sambil kita buat Fitness Kolbu. InsyaAllah. Ini tempat dekat dengan rumah saya. View memang cantik sini, Alhamdulillah. Ini memang tempat official lah. Setiap kali kalau saya buat live Fitness Kolbu, saya akan buat kat sini. Siapa ada ke lapangan, mai datang, insyaAllah. Bagi tahu dululah nak datang. Takut saya ubah tempat ke atau tak jadi ke kan, insyaAllah. Khair, insyaAllah. Ni, betulkan hati ni. Syirik khafi. Kita ulang kaji. Biar berkali-kali, biar melekat di hati. Kalau lepas bercerai, baguslah. Maknanya kalau lepas bercerai, anda muhasabah diri. Betul lah tu. Setiap penceraian, itu mesti membawa kepada perubahan. Kalau lepas bercerai, masih perangai sama, masih ditakut yang lama, so anda tidak berubah. Anda hanya mengundang murka Allah. Bercerai itu bukannya sebagai jalan untuk membuktikan anda siapa. Oh, aku betul. Tak. Penceraian ini jangan buat main. Kalau anda bercerai dan anda kena buktikan dengan Allah Ta'ala yang anda kena berubah. Saya buat analogi mudah. Analogi mudah ya. Bercerai ini adalah perpisahan, hancur. Jangan, okey baik. Semua yang menonton pada pagi ini insyaAllah, bantu sebarkan. Jangan ubah persepsi cerai itu indah. Jangan. Yang jadi masalah ni, orang nampak cerai itu indah. Well, cerai dia benda yang mudah. Cerai itu indah, cerai ambil mudah, cerai lagi itu satu perkara yang, asal tak okey dia cerai. Saya nak bagi tahu, cerai tetap benda yang tidak bagus. Sebab dia yang hancur, berkecai, bersepai, pecah. Pecah, tuan. Tak kisahlah sebab, kalau sebab perceraian, sebab physical attachment, itu lain cerita lah. Tapi sama, penceraian itu bermaksud satu perpecahan. Nampak tak? Perpecahan. Dan Allah tak suka penceraian. Ta'awanu ala birri wa taqwa, bertolong-tolonglah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah kata kan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang dengan tali Allah, jangan kamu berpecah. Kalau dalam rumah tangga kita boleh bertahan, dan kena ingat penceraian itu modus operandi iblis. Iblis sangat suka penceraian. Allah sangat benci bercerai. Pilih. Anda nak ikut siapa?
Alasan, okey lah, anda carilah alasan. Kalau betul lah penceraian anda itu dirahmati oleh Allah, lepas bercerai anda mesti kena berubah. Wajib berubah. Sebab itu kadang-kadang mana minta maaf cakap, saya akan panjangkan benda ni ke pejabat agama nanti insya-Allah. Memang saya ada usul saya nak bawa nanti. Tunggu masa saya nak jumpa, saya dah bentangkan berapa bulan dah. 2 minggu lepas saya dah buat appointment dengan Timbalan Pengarah Jais insya-Allah. Saya nak bincangkan tajuk ni, cerai lagi ni. Dan nikah lagi. Cerai lagi, nikah lagi. Cerai lagi, punya mudah dia. Tapi nak nikah lagi, sembunyi-sembunyi orang buat. Ni dia, nak bawa. Saya nak bawa, setiap yang penceraian, dia kena mesti melalui balik, dia panggil fasa cleansing, pembersihan. Dia kena duduk balik, macam kelas-kelas macam ni. Kalau tak nak duduk kelas pun, dia kena buat sesi macam ni. Pembersihan balik, kena overhaul balik. Kereta dah rosak, minta maaf cakap lah. Kereta rosak dah. Nak lawan-lawan kita. Penceraian itu benda yang tidak boleh dipandang indah. Jangan. Kalau anda diuji penceraian, terima penceraian dan azam untuk berubah. Lelaki ke, perempuan ke, dua-dua kena sama kena. Dia tak ada nak mengatakan, bila cerai dia isteri salah. Bila cerai dia suami salah. Masing-masing ada salah. Jangan main-main benda cerai ni. Allah tak suka. Macam Puan Fauzia. Timah asbab cerai telah menambah ilmu yang Ustaz sampaikan. Ini pengakuan. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Alhamdulillah. Ada asbab penceraian nak mendekatkan dengan Allah. Tapi jangan jadikan alasan bercerai sebab nak dekat dengan Allah. Jangan jadikan alasan saya bercerai sebab nak dekat dengan Allah. Ada orang mesej saya, inbox, Ustaz, saya nak cerai dengan suami sebab nak lebih dekat dengan Allah. Nak lebih dekat dengan Allah, jangan cari pasal. Saya tak ngajar cerai suruh dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, dia tak lari pada masalah. Dia tak akan lari. Dia tak akan lari pada masalah. Tu dia. Jadi kena faham. Dan tidak bercerai tak bermakna anda pandai jaga keluarga. Ini kena jaga. Ini syirik khafi. Tidak bercerai tidak bermakna anda hebat menjaga keluarga. Nampak? Saya dengar besok, ya betul. Ini sahabat saya lawyer, maklumkan betul. Bercerai Q bercerai. Nampak? Perceraian ni memang kes meningkat. Tapi nak kahwin susah sikit. Sebab banyak dokumen diperlukan. Allah tak suka, tapi iblis suka. Saya akan tekankan bab ini sebab dia modus operandi iblis. Iblis akan bagi award kepada yang berjaya mencerai beraikan rumah tangga. Bukan cerai beraikan politik tau. Siapa yang cerai beraikan parti, iblis tak heran sangat. Tapi cerai beraikan rumah tangga, satu kejayaan besar bagi iblis. Itu cara dia. Itu kaedah dia. Jadi sedang nyembah mulai Allah Ta'ala. Itu dia. Kalau cerai berai rumah tangga, iblis pandang. Setakat cerai berai politik, tak ada. Iblis tak heran. Sebab daripada cerai berai rumah tangga itulah, banyak isu akan timbul. Isu pembahagian anak, harta, hadanah, hak harta, isu saudara, isu banyak. Isu ikhtilat, suami isteri lepas bercerai jadi macam lelaki biasa. Elok pula, dia punya alasan apa? Alasan ni mudah dia. Kita jadi kawan lepas bercerai. Sebab apa? Tengok iblis lepas bercerai boleh berbaik. Tapi sebelum bercerai tak nak berbaik. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Alasan dia tak? Baik, jadi kena faham. Baik, jadi sekarang ni kita pergi pada punca dia, iaitu syirik khafi. Syirik khafi. Baik, kita kena fokus. Syirik khafi. Ustaz, ya Muhammad Safwan, doakan sihat seperti yang kata sekarang saya 50. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, tiada ada mudarat pada ayah Tuan Muhammad Safwan, mudarat hanya pada Allah. Haza, ini semua penyakit datang pada Allah, semoga Allah permudahkan. Yassiru wala tu'assiru.
tidak persulitkan urusan ayah kepada Muhammad Safwan. Innalillah, Allah Akbar. Khair. Suami saya bagi saya pergi pejabat agama untuk minta nasihat masa saya mula belajar kerana saya rasa Allah tak terima taubat. Saya jadi sedih kerana tak semestinya kalau nak berjumpa ustaz. Memanglah ustaz ni bukannya untuk kaunseling rumah tangga bercerai saja. Peranan pendakwah ataupun peranan orang yang mengajak kepada Allah, Puan Azlin ya. Kita nak mengajak kepada Allah, kembali kepada Allah. Da'a ila Allah. Dengar tu. Bila kita rasa hati kita tidak jelas, serba salah, dia berdosa rasa bersalah ni, dia akan kuat. Tapi biasanya serba salahnya yang kita takkan mengalah, kita akan menyalah ni. Orang yang serba salah, dia akan menyalah-nyalah. Dia serba salah, dia mula menyalah. Ya? Orang yang rasa bersalah, dia tidak akan menyalah. Dia akan sedar terus. Oh, bersalah dah. Saya bersalah, cik. Dia tak akan menyalah dah. Itu kena faham. Yang pertama sekali, kita balik tadi. Kita kena perbetulkan balik niat kita. Jangan ada syirik khafi. Syirik jali tak mau cerita. Syirik jali jelas. Anda menyekutukan Allah secara terang-terang. Dengan perbuatan, dengan perkataan. Perkataan ini dengan anda percaya pada Allah. Tapi anda minta pada dukun. Minta dukun sembuhkan. Tak boleh. Itu syirik jali. Keluar daripada akidah. Jangan main-main. Pakai tangkal, pakai khurafat. Tengok pula benda-benda sekarang ni macam-macam. Isu-isu yang paranormal ni mudah kita tengok kan. Hati-hati. Jangan percaya kepada benda-benda macam tu. Kita percaya pada yang gaib. Tapi kita tak percaya kepada kuasa selain daripada Allah yang maha gaib. Kita percaya pada gaib. Kita tak nafikan. Macam-macam kaedah orang boleh buat kat luar sana. Tapi kita takkan percaya sama sekali bahawa ada satu kuasa lain yang boleh mengubah hidup seseorang. Tak boleh. Yang ada hanya Allah. Ini kena faham. Syirik jali, syirik perbuatan. Anda sujud. Anda buat perbuatan rukuk, sujud, sembah, apatah lagi. Dengan pakai tangkal. Pakailah perbuatan apa-apa saja. Dipanggil tasyabuh pun boleh. Mengikut agama. Hati-hati. Itu semua akan membuat kita terkeluar pada akidah. Dan yang paling bahaya, yang tak nampak. Kata Nabi SAW, syirik khafi. Syirik khafi ini, syirik yang tersembunyi. Ar-riya. Riya lawannya ikhlas. Tuan-tuan sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala, Allah sedang menguji keikhlasan kita semua. Sama ada isteri ikhlas beristeri, suami ikhlas menjadi suami, kita ikhlas dengar ceramah. Ikhlas ni apa? Ikhlas ni kita rujuk surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Ada tak nama kita kat surah Ikhlas? Ada tidak? Tak ada kan? Jadi jangan cari nama. Itu mana ikhlas. Mau ustaz, bila isteri ada masalah dengan suaminya, ada ahli keluarganya, nasihat berpisah saja. Nasihat sikit ustaz orang macam ni. Ahli keluarga, ingat cerai berai ni, ahli keluarga ni, dia orang boleh nasihat, tapi jangan jadi punah sihat. Sebab tu, empunya badan, tuan punya badan, kena bertanggungjawab. Orang melihat, ahli keluarga melihat, dia akan hanya bagi nasihat apa yang dilihat. Dah teruk sangat nampak kau ni jemaah, kau ceraikan je lah laki kau tu. Siapa yang tunjuk tu, perangai tu? Si jemaah lah. Si jemaah ni lah yang tak bertanggungjawab, menunjukkan keadaan teruk sangat dia tu. Jadi jemaah ni kenalah ambil inisiatif. Anda kalau nak bercerai, jangan mengatakan keluarga suruh cerai. Sebab bercerai, minta cerai, ini atas tanggungjawab individu. Kalau anda cerai ikut keluarga, ikut orang, bermaksud anda jahil. Siapa yang bercerai ikut orang, mana anda jahil? Bila jahil, bermaksud seluruh amalan itu tak diterima lah sepanjang perkahwinan. Kerana ilmu tanpa perbuatan amal tanpa ada ilmu tertolak. Mana anda kahwin tak ada ilmu lah selama ni. Nampak? Kena faham ya? Ustaz, adakah dibolehkan kita minta air penawar untuk lembutkan hati seseorang? Minta, ni berbalik pada syirik tadi. Kita boleh berikhtiar, Puan Wan Mahani.
tetapi tetap pada iktikad bahawa yang melembutkan hati seseorang itu adalah Allah, bukannya air. Jelas? Nama Allah je yang ada. Kul wallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada nama kita tidak? Tak ada. Jadi kalau nak minta perubatan, minta air penawar ke apa ke, ada nama Allah je. Walaupun yang bercakap tu ustaz. Walaupun yang baca itu Pak Kiai. Walaupun yang baca tu Datuk Guru. Tetapi yang ada hanya nama Allah. Yang menerima air penawar pun kena faham. Yang memberikan air penawar pun kena faham. Sebab tu ada orang tanya saya, Ustaz ada buat rawatan ke? Ya, saya buat rawatan. Saya buat rawatan. Saya pengamal perubatan. Cuma saya tak buat secara perubatan yang seperti biasa buat tau, ruqyah syar'iah dari segi lafziah. Saya kepada style macam ni. Tanpa sedar, anda sedang dirawat. Siapa yang ada penyakit, anda sedang dirawat tanpa sedar. Siapa yang sihat, anda semakin kuat. Tak percaya tengok. Yang sedang ada bermasalah, kalau anda ikuti pengajian ini, insya-Allah anda akan merungkai permasalahan anda. Allah yang rungkaikan, insya-Allah, dengan kefahaman anda nanti melalui bimbingan ilmu ini. Yang mana dah sihat, anda dengar kuliah kebenaran, anda akan makin kuat. InsyaAllah, anda akan dapat kekuatan jiwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, talak di tangan suami. Kena ingat, betul talak di tangan suami. Tapi suami kena ingat, jawatan suami itu daripada Allah. Nah. Saya seorang-seorang yang dah dirawat. Ada yang dirawat? Masya Allah. Ya Tuan Hamzah? Masya Allah. Hazam min fali Rabbi. Dah kena talak Ustaz? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dah kena talak, terimalah. Dan akur kesilapan itu. Ni mari mana ni? Macam ni? Naik basikal ke apa? Ha? Exercise? Dah pergi selesai. Okay. Bye. Senang gimana? Banyak. Tak bawa basikal. Adik Nana. Ha? Adik Nana bawa insan. Adik nak bawa basikal? Ada pula ni hasil kenik ni. Meh. Ha. Buka. Buka. Salam habis. Salam. Abi dah habis kan? Abi tengah live ni. Orang tengok ke? Ha? Orang tengok. Tu orang tengoklah salam. Semua tengok di atas ni. Dah. Pergi jogging. Bye. Siapa yang tulis ni? Orang tulis. Abinya. Bye. Dapat hadiah lagi. Adik dan tulis berapa? Dapat hadiah pagi ni. Lagi? Mana dapat ni? Kita tunjuk. Dah. Habis. Jangan lama, balik cepat. Balik cepat. Bye. Dapat hadiah. Depa jalan-jalan, dah tengok Abi dia kat sini, depa jalan, datang sendiri. Dia lah umi dia. Dapat hadiah bunga ni. Bunga helikopter tuan. Ni bunga ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Saya tak tahu mereka datang sendiri tu. Dah pergi dah. Baik. Tu peminat setia tu. Baik.
Ustaz, bagaimana suami tu tanya kemana lagi duit yang dibagi? Saya tak minta duit yang dia sini lagi. Dia campur adukan nafkah saya. Sebab dia sendiri cakap ini duit awak. Asingkanlah Puan Beda Zubaidah. Asingkanlah ya. Asingkan. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Saya garang dengan anak-anak. Kalau tanya interview anak-anak, nanti dia akan cakap Abi garang katanya. Abi garang katanya. Tapi dalam garang-garang tu dapat bunga. Dalam garang-garang tu dapat bunga tu. Baik, berbalik tadi. Maknanya jaga kita punya syirik. Syirik khafi jaga. Syirik khafi ni jaga. Yang ni ar-riya. Nabi kata syirik yang paling kecil tu riya. Puan Beda Zubaidah buat bincang. Puan Beda. Puan Beda. Dia benda ni kalau tak buat bincang, dia akan jadi pincang. Dia berlaku ketidakpuasan hati lah tu. Sebab nampak keakuan. Aku. Suami pun nampak aku. Isteri pun nampak aku. Dalam rumah tangga tak boleh ada keakuan. Tak boleh ada keakuan. Bila ada keakuan, kita akan jadi tidak keruan. Kita tidak akan keruan. Jadi dalam rumah tangga, jangan nampakkan keakuan. Sekiranya pasangan kita itu keakuan, kita kena keluar daripada wilayah keakuan. Kita jadi kehambaan. Kita akur dengan Allah SWT. Kita akur. Kita tunduk akur dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Bermaksud, kita tidak menyatakan diri aku. Aku punya duit. Kau mula aku. Ingat pergaduhan itu berlaku bila ada keakuan. Keakuan itu syirik tu. Jangan main-main. Syirik khafi. Ar-riya katanya. InsyaAllah. Sila mahmudkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kata ar-riya ni, jadi ini yang kata kita kena hancurkan. Ini nama bersih hati. Sebab tu guru saya kata, hari-hari perbetulkan niat. Setiap masa perbetulkan niat. Perbetulkan niat. Kerana apa? Kerana Allah. Buat. Ya Allah, perbetulkan niat. Dan minta Allah bantu kita perbetulkan niat kita. Ustaz, kalau dua-dua ego macam mana? Dua-dua ego meletup lah. Puan Hasnah Hashim. Dah dua-dua ego meletup lah. Bila meletup, belajarlah daripada keegoan tu. Kalau dua-dua ego bermaksud nak meletup, nak berkecai lah tu. Berkecai lah tu nanti. Ustaz, saya PM adik Prince Smith tu. Jemput dia ke kelas Ustaz ni untuk dia lebih faham tentang kebenaran dalam kehidupan untuk pulihkan hati dia. Tu dia. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Macam mana tegakkan hak anak bekas suami, akidah sangat-sangat hidayat macam sambut Krismi. Masya Allah. Itu jadi bila kita berpisah ni, dia akan sukar dalam bab pendidikan. Acuan suami, bekas suami lain, acuan kita lain. Jadi ada dua acuan ni yang susah kan. Tapi sekarang ni kita doa pada Allah. Seorang ibu sekiranya tak mampu memegang acuan anak tu dengan sebaiknya, jangan lepas untuk berdoa dengan Allah. Jangan putus untuk berdoa dengan Allah. Terus saya berdoa. Surrender dengan Allah. Mengaku dengan Allah. Ya Allah, aku silap ya Allah. Mengaku. Dengan Allah SWT kena mengaku tuan-tuan. Jangan cari kenapa. Dengan Allah ni kena ada confession. Pengakuan. Ya Allah, aku silap ya Allah. Aku silap ya Allah. Mengaku dengan Allah. Jangan kata, kenapa ya Allah? Kenapa anak ni tak duduk dengan aku ya Allah? Kenapa anak ini? Kenapa? Jangan. Dengan Allah jangan kenapa. Jangan asking why. Ni satu dia panggil, ulama' kata ni satu benda yang tidak beradab. Bayangkan kalau dengan Allah tak beradab macam mana? Dengan orang kalau tak beradab pun kena halau tuan-tuan. Kalau dengan Allah tak beradab, tak habis. Jadi adab, antara adab dengan Allah SWT ni, jangan tanya kenapa. Jangan tanya bila. Jangan tanya bagaimana. Benda ni tak boleh tanya Allah sebenarnya. Dengan Allah, adabnya adalah kena mengaku saja. Ya Allah, aku salah ya Allah. Ya Allah, aku banyak buat silap ya Allah. Ya Allah, jangan cas aku atas kesilapan aku ya Allah.
Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Tu doa pada ayat Quran. Kata Nabi SAW, sesiapa yang baca doa ni, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana, ya Tuhan aku, ya Tuhan kami, Rabbana la tu'akhizna, jangan kau hukum aku, hukum kami. La tu'akhizna min nasina, di atas kelalaian kami, au akhtana, dan di atas dosa-dosa kami. Once kita minta doa ni, Allah akan makbulkan. Kabul. Jangan Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Mengaku. Jangan asking why. Sama juga kenapa rezeki lambat. Jangan. Dengan Allah jangan begitu. Nampak sangat keakuan. Nampak sangat keakuan. Itu pun tak boleh. Ya Tuan Sarhan. Laukan. Nabi tak bagi. Kalaulah. Benar. Jangan kita kalaulah aku dulu. Kalaulah aku tak kahwin dengan kau ni. Kalaulah aku, tak boleh. Itu satu benda yang tidak menerima takdir. Kena terima takdir. Seburuk mana takdir itu kita kena terima. Macam tadi penceraian. Ustaz, saya kena talak. Ustaz, terimalah talak itu dengan selapang-lapangnya. Oh, ada ni. Itu yang minta air untuk lembut hati suami agar tak kahwin lagi. Oh. Tamak kasih sayang. Ya benar tu puan Atika Zuleka. Kalau buat itu, ustaz yang minta air tu kena tarbiyah isteri tu. Tak boleh ikutkan apa kehendak isteri tu. Mana boleh, jodoh ni di tangan Allah. Tanya kat isteri tu, Tuan Ziman, masa kahwin dulu dengan kita dulu, ada minta air penawar ke? Nampak? Masa kahwin yang pertama tak ada pun minta air penawar. Betul? Bila nak kahwin kedua ke apa, minta air penawar katanya. Jangan, jatuh syirik nanti. Jatuh syirik nanti. Jatuh syirik. Hati-hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syirik ni apa? Nampak keakuan lah. Berdoa pun masih nampak keakuan. Berhajat pun masih nampak keakuan. Kita minta dekat Allah. Tapi permintaan kita itu memihak kepada diri kita. Maksudnya suami tu aku punya. Oh, ini satu perkara keakuan. Tidak boleh. Sebab tu dalam berdoa, kita selawat pada Nabi SAW. Kemudian kita kata Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Allah. Puji Allah. Mana ada kena terima ni Ustaz. Dan ahliah kena terima, Alhamdulillah, satu perkara, recall balik. Bukan dah rezeki takat tu, rezeki tak ada had. Ahliah Al-Faisal, rezeki tanpa had. Rezeki Allah tu ghairi hisab. Tetapi kelalaian kita sendiri yang menghadkan perkara itu. Macam contoh, masuk masjid. Masuk masjid tak ada had, tuan-tuan. Saya nak start kempen, tuan, tolong bantu saya. Saya nak kempen supaya pihak atasan insya-Allah dengarlah had ni. Tolonglah. Masjid dah tak boleh letak had dah. SOP tak apa. Tapi had tolonglah. Dah melebihi had dah sekarang ni. Tindakan itu sampai nak kena ada polis jaga. Tuan-tuan, ini saya nak cerita ni. Ya, salah saya Ustaz. Alhamdulillah. Mengaku salah. Syukur Alhamdulillah. Susah orang nak bercerai mengaku salah. Biasa orang bercerai menyalah. Jadi kalau puan, bukan puan dah bercerai kan, cik puan, kalau anda mengaku salah, Alhamdulillah lah. Susah orang bercerai nak mengaku salah, kerana biasanya dia akan mencari salah. Betul tidak? Dia menyalah-nyalah. Tu dia dia. Orang tak ada Allah memang macam tu. Orang tak ada Allah ni suka menyalah-nyalah. Orangnya ada Allah, dia akan rasa bersalah. Baik. Dia tak ada had. Rezeki tak ada had. Kita jahil yang menghadkan. Bila kita jahil, kita menghadkan. Siapa kita nak hadkan rezeki tu? Takut tak boleh had, tak boleh bagi banyak-banyak. Kita hadkan rezeki. Allah. Saya jahil nak jadi isteri da'i. Sebab tu jangan letak nama. Kita nampak agama pada da'i. Agama pada ustaz.
agama ni pada hati kita. Agama ni pada hati kita. Agama ni pada hati. Nah, Ustaz, kalau kita menyesal yang berlaku dalam kehidupan kita, menyesal kemudian bertaubatlah. Jangan ulangi. Penyesalan itu kita kena sedar. Sedar atas penyesalan dosa-dosa. Boleh? Allah. Dia tadi bau dia punya daun ni masuk kat hidung. Suami isteri mereka hidup tak bergaduh, nampak berkasih sayang. Romantik je Ustaz, tapi tak solat. Suami suka, isteri tak tutup aurat, hidup dengan kedua lagi solat. Ustaz, adakah mereka tegur dalam istidraj? Apa saja keseronokan, kesenangan yang anda lihat di hadapan mata, padanya tiada ketaatan, itu ada satu hukuman pada Allah Ta'ala. Istidraj panggil. Betul lah tu. Tapi kita tak nak hukum dia. Janganlah hukum dia istidraj. Maksud kita ambil pengajaran kita je lah. Kesenangan dan keseronokan boleh dapat dengan kederhakaan. Ingat, anda nak senang, anda nak seronok, anda boleh derhaka dengan Allah. Tak masalah, anda boleh dapat. Tapi anda nak tenang, anda nak bahagia, anda kena taat dengan Allah. Anda mungkin nampak dia tak bergaduh, anda mungkin nampak dia romantik, tapi anda belum tentu hatinya bagaimana. Kita tak tahu. Kena hati-hati. First time masuk live Puan Laila Zahra. Terima kasih first time. Jangan jadi yang terakhir pula. Teruskan pengajian kita setiap malam ada. Ini pengajian luahan kebenaran. Kalau tersentap, terasa, mohon terasalah. Itu je lah. Ya? Memang kita tak ada selindung-selindungnya cerita. Memang perbahasan kita pun, perbahasan bahasa-bahasanya terus pada kehidupan. InsyaAllah. Mudah-mudahan sampailah dan faham untuk kita laksanakan apa saja suruhan Allah Ta'ala. Terutamanya dalam bab kehidupan insyaAllah. Khair, Ustaz boleh ke cakap cukuplah anak dan sekian-sekian? Adakah itu menghakkan juga rezeki? Ya, jangan cakap macam tu. Dah jadi macam Palestin pula Ustaz. Polis Israel jaga. Itu saya cakap tu Baitul Maqdis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baitul Maqdis. Baik. Sidang jemaah mulia Allah Ta'ala. Khair, insyaAllah. Assalamualaikum. Khair. Mohon terasa tapi dalam live saja Jangan suka-suka nak buat orang terasa kat luar sana. Itu salah Ada orang cakap, memang kebenaran memang macam ni, aku suka buat orang terasa. Jangan buat macam tu. Jangan macam tu. Itu mulut laser. Kebenaran bukan mulut laser Kebenaran bukan cakap ikut suka. Kebenaran bukan mulut laser. Kebenaran bukan cakap ikut suka. Ustaz nak tanya, mohon bagi percaya orang yang banyak dosa tiada cahaya di mukanya ke? Walaupun bertaubat. Dah taubat tak adalah. Dah taubat habislah dosanya Tuan Haikal. Haikal Nur Haikal. Haikal Tuan. Dah taubat maksudnya dah bersih lah. Orang yang bertaubat itu dah bersih daripada dosa. Bila dah bersih pada dosa, walaupun dia tak banyak amal, tapi tidak berdosa, Allah ampunkan dosa dia. Bersihlah wajah dia, insya-Allah. Husnuzan dengan Allah Ta'ala. Baik, berbalik tadi had tadi. Rezeki tak ada had. Rezeki tiada had. Cuma kita yang menghadkan rezeki itu dengan duit. Kita yang menghadkan rezeki itu dengan kerja. Kita yang menghadkan sebab kita yang jahil. Sama juga. Macam masjid. Had. Allahu Akbar. Had nak masuk masjid. Saya tak boleh. Ni dah 10 bulan. Dah 10 bulan ni saya tengok depan mata sendiri berlaku. Allah. Kesian tuan-tuan. Dah sampai tahap apa kena mengena. Dan terbaru ni saya dapat laporan. Ini orang tak boleh masuk. Ini fokus pada solat Jumaat. Fokus pada solat Jumaat. Orang tu tak boleh masuk tuan. Dia tak boleh masuk. Dia dengarlah. Dia nak kurang-kurang dia nak dengarlah khutbah Jumaat. Dia tutup tuan-tuan khutbah Jumaat. Allah tak boleh dengar. Saya pun tanya, apa kaitan khutbah Jumaat dengan COVID? Dan lagi satu lagi, minta maaf saya cakap. Saya minta maaf dulu. Pihak berkuasa, penguat kuasa agama. Penguat kuasa agama ni mencegah maksiat. Ingat, penguat kuasa agama mencegah maksiat.
bukan menghalang orang solat. Halang ke Ustaz? Halang tu dah ada bagi had. Ada ruang kosong lagi. Tak boleh masuk solat. So apa? Pihak atasan. Ini saya tanya sendiri depan-depan. Ni kenapa dah? Tanya pihak atasan dia. Allah, semudah tu. Patut orang berkuasa, patut mereka lah backup kita. Tak apa cik, saya backup. Cik masuk. Saya backup. Apa-apa jadi saya backup. Polis, backup lah. Orang bawah kita ni tak ada kuasa ni. Kalau ni bercakap, silap cakap ke dalam. Patutnya ada kuasa lah pertahankan. Tak apa, cik, saya ada kuasa. Cik masuk je solat, tak apa. Apa-apa jadi saya jawab. Saya ada kuasa. Ini orang yang tak ada kuasa tu ditahan, tuan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Inilah, ini Selangor lah tu. Saya cerita tentang Selangor lah ni. Dan cuma untuk negeri-negeri lain pengajaran lah juga. Semua. Sama juga dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, anda kena terasa tau, tuan-tuan. Orang nak solat tak boleh masuk. Anda tak boleh biarkan macam tu saja. Anda tak boleh rasa selesa Baitul Maqdis tidak dibebaskan. Selagi mana Baitul Maqdis tidak dibebaskan, tuan-tuan, anda tidak boleh rasa selesa. Walaupun anda boleh solat dekat sini, Allah nak bagi rasa sebenarnya. Daripada pengajaran tu, Allah nak bagi rasa, saudara kita, masjid yang pertama, kiblat yang pertama tu, Baitul Maqdis, tuan-tuan, dia halang masuk solat. Mungkin dulu kita tak terasa benda ni. Tapi bila kena kat batang hidung, tuan-tuan, oi, sakit jiwa itu dia buatnya. Rasa macam nak bertumbuk kat situ je. Tapi tak boleh lah sebab kita dekat negara yang ada undang-undang. Tapi kesian saudara-saudara kita kat sana, tuan-tuan. Kita tak rasa penderitaan mereka. Orang nak solat, tuan-tuan. Ini bukan soal main-main. Ini soal cinta kepada Allah. Orang sanggup mati, tuan-tuan. Bab cinta kepada Allah ni, orang sanggup mati mempertahankan cinta Allah. Jangan main-main. Sebab tu di Palestin, Baitul Maqdis, mereka sanggup mati, tuan-tuan. Nak masuk masjid sanggup mati. Sekarang Allah uji kita kat sini supaya sedar, bangkit, bangun. Itu cerita, bukan kita nak marah. Kita tak marah, kita tak nak lawan kerajaan pun. Kita sekadar jangan terikut-ikutkan keadaan. Maqasid syariah itu luas. Kalau benda lain kita boleh buat bincang, takkan had jemaah pun tak boleh buat bincang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasa, Itu nak rasa, Allah nak bagi rasa. Kita tak marah, kita betul tu Asad, tak marah, nanti kena jual marah ni. Jangan maki-maki. Nampak saya tulis tajuk, jangan maki-maki. Jangan iri hati. Jangan kahwin sembunyi-sembunyi. Dah. Balik. Nak balik eh? Duduk sana, duduk sana. Duduk sini. Yang mesti ambil tengah lah. Okey. Tengok. Allahu Akbar. Tuan-tuan, siapa yang sanggup mati di jalan Allah, tuan, anda dapat satu pengampunan yang besar. Dan sebelum nak mati di jalan Allah, anda kena hidup cinta di jalan Allah. Hidupkan cinta di jalan Allah. Hidupkan cinta di jalan Allah Ta'ala. Kita bukan nak hidupkan pergaduhan. Tak. Kita takkan hidupkan provokasi. Ingat, Islam tidak tertegak dengan pergaduhan. Islam tidak tertegak dengan provokasi. Islam tidak tertegak dengan kontroversi. Tapi, apa yang kita cuba luahkan ini adalah rasa cinta kita. Tuan-tuan, kita boleh terima kan isteri mengamuk, suami tak kahwin lagi? Tak bagi kahwin lagi? Pejabat agama boleh terima, semua orang boleh terima isteri mengamuk. Sebab apa? Suami tak kahwin lagi, nak kahwin lagi mengamuk, bergaduh-gaduh. Sebab apa mengamuk tu?
Tajuk jangan maki-maki. Tajuknya panjang tu, puan. Bukan jangan maki-maki je. Tajuknya bersihkan hati, jangan syirik khafi, jangan maki-maki, jangan iri dengki. Panjang. Kita boleh terima kan isteri marah? Kita boleh mengalah kan? Sebab sayang sangat isteri ni dengan suami. Sayang sangat isteri. Janganlah buat isteri marah. Janganlah buat isteri marah. Boleh pula terima. Tapi bila kita marah kerana cinta Allah, tak terima pula. Tak boleh. Kalau geram maki hama tak boleh. Nabi kata suruh kata baik atau diam. Kalau nak marah, biar marah yang ada hujah. Jangan marah tak tentu arah. Kalau nak marah, biar marah ada hujah. Jangan hanya bertempik tapi maki-maki. Itu salah. Tak boleh. Berdosa. Tak boleh. Marah tapi pastikan cakap ada hujah. Cakap kalimatullah. Itu tak apa. Kalau marah kemudian maki, itu salah. Yang jadi isunya marah sebab maki. Jadi sedang jemaah yang mulia kat Allah SWT. Kena faham benda-benda macam ni. Nampak? Sekarang ni, orang boleh terima bila sayang sesuatu perkara, kita pertahankan. Sayang anak, orang marah, pertahankan. Orang boleh terima. Seorang bapa, seorang mak, marah, pertahankan anak. Boleh terima? Boleh. Seorang isteri, marah, pertahankan suami, kahwin lagi. Boleh terima. Sampai hakim pun kata, dengan ini, hakim mahkamah tidak luluskan kerana isteri kamu tertekan dengan perkahwinan kahwin lagi ni. Jadi mohon kepertimbangan pihak suami untuk balik bincang lagi. Okey? Menangis-nangis isteri. Abang jangan kahwin lagi, abang jangan kahwin lagi. Boleh terima. Tapi kita sekarang ni marah sebab tak boleh solat. Bukan tak boleh solat apa? Terhad. Bukan tak boleh solat, terhad. Nak lepaskan diri boleh tuan-tuan. Cukuplah. Macam saya nak lepas diri boleh pergi solat. Tak masalah. Tapi agama bukan hanya untuk diri sendiri. Agama itu ummah. Nabi SAW itu fight untuk ummah. Nabi SAW boleh dia masuk syurga sendiri. Allah dah bagi keutamaan untuk Nabi SAW masuk syurga sendiri. Buka pintu Nabi masuk. Nabi diberi penghormatan membuka pintu syurga. Nabi lah yang pertama buka. Tapi Nabi tak masuk. Nabi jadi yang terakhir. Nabi jadi yang terakhir. Allah Akbar. Jadi sedang jemaah mulakan Allah SWT. Betul. Terasa tu tanda iman dia masih hidup. Kalau kita tegur dan terasa, syukurlah. Tegur dan terasa, syukurlah. Jadi masalah tegur tak terasa. Betul? Itu maknanya dah tak terima teguran. Itu paling bahaya. Allahumma salli ala. Ada juga peluang setiap Jumaat. Boleh. Tak boleh kita salah menyalah antara adik-beradik. Tak boleh. Azizah Nayan. Jangan maki-maki bermaksud jangan salah menyalah. Orang ada Allah, dia takkan salah menyalah. Nak menikah lagi pilah, tapi jangan lupus kata isi sedia ada. Ni masalahnya. Ya Allah. Janganlah buat kerja-kerja macam tu. Ada yang PM saya, Ustaz, macam mana ni suami saya ni. Dia dah hilang punca pendapatan. Dengan COVID ni, saya kena sara anak-anak saya, katanya. Lalu sekali dapat tahu dia kahwin kat Siam, Ustaz, katanya. Allah Akbar. Saya dengar pun, Ya Rabbi. Macam ini kes pun ada. Tapi itulah, jangan sampai Islam tu nampak buruk kerana perangai kita. Sebenarnya Islam tak macam tu. Ya Tuan Zul, kat mana? Saya dekat taman area rumah saya, dekat Denak Alam. Allahumma salli ala. Khair. Kita kan ada sesi begini tuan-tuan, untuk kita luahkan kebenaran kita. Luahkan kebenaran kita. Cinta Allah dengan menjaga apa yang Allah suruh. Jangan maki-maki tak boleh, salah menyalah tak boleh. Dia takkan salah menyalah. Orang yang ada Allah, dia takkan salah menyalah. Macam contoh, kita tak salahkan kerajaan, kita tak salahkan pihak berkuasa. Ustaz tidak mampu tegur tapi hati geram je. Mana kita tak redha dengan itu, selemah-lemah iman lah. Selemah-lemah iman adalah yang kita tidak redha dengan kemaksiatan. Jangan redha lah.
Macam apa yang berlaku sekarang. Kita tak salahkan pihak berkuasa. Mereka menjalankan tugas mereka. Tapi kita menyatakan suara kita. Kita menyatakan pendapat, menyatakan kebenaran. Kita nak menyatakan. Kemudian dia kena terimalah. Itu saja. Siapa yang luahkan perasaan, kita cantai ya. Perasaan-perasaan tak ada. Kita tak nak tunjuk perasaan. Islam tidak menunjuk perasaan. Sebab tu jangan pergi piket-piket, tak boleh. Duduk depan masjid, kami nak solat, tak boleh. Itu tunjuk perasaan. Tapi luahkan kebenaran kena macam ni. Kita luahkan kebenaran. Kita bagi pendapat, kita bagi hujah. Kita bagi balik persoalan, suruh fikir balik. Boleh tak? Kita minta. Apakah dia panggil apa? Saluran yang paling berhikmah untuk kami menyuarakan pendapat. Itu cara dia. Itu kaedah. Sebab tu isteri-isteri yang menunjuk perasaan, dia akan sakit. Siapa yang menunjuk perasaan, dia akan sakit. Sebab itu mengarah kepada iri dan dengki. Jangan iri, jangan dengki. Itu perasaan. Tunjukkan perasaan dengki. Tak boleh. Yang kita nak tunjukkan adalah syariat, syiar Islam, kebaikan. Tunjukkan kebaikan. Itu boleh. Tunjukkan kebaikan boleh. Tapi perasaan baik tak boleh. Tunjukkanlah kebaikan supaya orang lain ikut. Tapi bahayalah sebab biasa kalau tunjuk kebaikan, kalau tak kuat hati kita, kita akan perasaan baik. Hati-hati. Bagi isteri-isteri pun, dia tak boleh tunjuk perasaan. Dia kena luahkan kebenaran. Orang luahkan kebenaran, dia bercakap dengan ketaatan. Macam isteri tak boleh cakap tinggi suara dengan suami. Dalam apa jua keadaan. Tak boleh. Tak boleh. Ustaz, suami saya buat salah suami salah. Nak cakap dengan kebenaran. Tak boleh. Tapi kadang-kadang suami tak ajar kan. Suami biarkan saja, tak boleh buat apa lah. Suami pun ada kesilapan lah. Dia membiarkan isteri dia bersuara tinggi. Malah setengah tu cakap, kalau isteri tengah marah, saya berdiam je. Tak boleh. Anak murid marah guru, guru kena bersuara. Seorang anak marah mak, mak kena bersuara. Seorang isteri marah suami, suami kena bersuara. Awak diam. Dia cakap macam tu. Abang marah saya. Abang tak marah. Tapi abang marah kamu tinggi suara. Awak boleh bercakap dengan abang. Awak boleh bagi pendapat dan pandangan. Tapi suara awak tu turun sangat. Patut je bagi arahan. Jangan tunjukkan perasaan awak tengah marah tu. Abang tak mau tengok. Cakap macam tu kan. Patutnya. Ini tak. Tengah marah ke? Tak apalah. Biarlah dia marah dulu. Lama-lama jadi biasa. Isteri marah suami perkara biasa. Suami pun biar je. Macam mana? Kan? Dia masalah lah. Betul, Ustaz Janita Harun. Bila tak jaga rumah Allah, rumah tangga kita pun berbalah. Ingat, rumah Allah, Nabi jaga rumah Allah tau. Rumah Nabi dekat Masjid Nabawi. Kita ni, Ya Rabbi, Subhanallah. Subhanallah. Minta maaf terlepas tu kena Cikgu Maya. Biasalah kita nampak kita dengan suami kan macam kawan kan. Tapi ingat protokol tetap protokol. Ingat tu protokol kena ada. Dah gunakan saluran yang betul beralih tahun dah ni. Sembahyang masih jarak-jarak. Allah Akbar. Tak apa, saya sembahyang jarak ni kita boleh berlapang dada lagi. Tengku Putra Ilmi. Sebab walaupun tak ada hadis yang menyatakan secara spesifik, tapi ada ulama punya hujah, dia panggil jumhur dan fatwa. Bila kata jumhur, bila ada dia panggil kiasnya, ijtihadnya, kita boleh berlapang dada lah. Tapi bab masjid dia tak boleh lapang dada lah. Sebab tak ada pun khilaf ulama hadkan masjid. Tak ada. Amount datang tu tak patut ada. Tu. Ini kita kena pertahankan. Pertama, hapuskan had masjid. Kedua, jangan tutup masjid. Macam mana pun keadaan, jangan tutup. Kita kena pertahankan ni. Kalau dia kata alasan nak fitnah agama, nanti masjid akan jadi tempat orang fitnah agama, saya akan cakap sekarang ni kluster dah melambat-lambat lah.
Macam saya share gambar yang terbaru ni. Pun dah kena fitnah dah agama. Polis duduk depan masjid. Nak cakap apa? Orang yang tak ada asas agama, dia pandang agama macam mana? Dia nak pandang agama ni rahmah ke atau agama ni satu benda yang rigid? Sedangkan kaedah maqasid syariah itu adalah kaedah untuk menunjukkan agama ini rahmah. Maqasid syariah diasaskan itu adalah untuk menunjukkan rahmah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Line drop, minta maaf. Line drop. Okey. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Okey. Pindah lokasi. Ini ada sabotaj ni. Allah. Khair. Baik, sebelum line drop lagi. Subhanallah. Sebelum komen okey tak? Okey tak? Okey? Alhamdulillah. Line drop tadi. Baik, insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah. Okey. Alhamdulillah. Dah okey. Tadi line drop. Khair. Tu dah cabaran tu. Tengah sedap-sedap tadi kan. Allah. Khair. Jadi sedang jemaah mulakan Allah Ta'ala. Jadi maknanya bersihkan hati kita. Okey dah. Alhamdulillah. Baik. Sebelum dia drop lagi sekali. Okey. Baik, kita habiskan kita punya fitness kolbu kita ni. Baik, jadi kesimpulan kita pada pagi yang penuh barakah insya-Allah, kita sama-sama istiqamah. Istiqamah dalam hati kita sentiasa kena i'tikad pada mengesahkan Allah Taala. Yang kedua, kita jangan maki-maki tuan-tuan. Kalau marah macam mana pun kita kena jaga hati kita. Jaga jangan sampai keluar makian, cacian. Tak boleh. Itu tak boleh. Jangan maki-maki, jangan keluar cacian, jangan tunjuk perasaan. Iri dengki, tunjuk perasaan tu tak boleh. Dia kena ada protokol dia, tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Kita kena duduk pada protokol insya-Allah. Dan jangan sampai kita menafikan kebenaran. Bimbang kita akan jadi golongan yang sombong. Hati-hati. Baik, jadi sedang jemaah mulakan Allah SWT. Alhamdulillah. Live kembali okey. Tadi drop sekejap. Line tak cam. Betul juga nak. Line tak cam sebab pakai spek. Tu dia. Okey, baik. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Duduk. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. InsyaAllah kita bertemu lagi pada malam ni. Kita ada kuliah pengajian kita. Pengajian Lisanul Haq insyaAllah. Teruskan istiqamah dalam pengajian. Doa pada Allah bantu kita di akhir zaman ni sangat kuat cabaran. Moga-moga Allah Ta'ala bantu kita untuk sentiasa istiqamah dalam ketaatan di akhir zaman ini insyaAllah. Khair. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah temukan kita lagi. Pada yang pertama kali jangan serik. Teruskan istiqamah. Yang anda selalu istiqamah. Jangan anda fed up. Doa pada Allah supaya Allah pegangkan hati anda untuk terus istiqamah insyaAllah. Jumpa malam ni dalam pengajian seterusnya. Dalam pengajian kitab Lisanul Haq insyaAllah. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala ketelanjuran kata, terkasar kata, tukuran bicara. Moga-moga Allah Ta'ala sajalah yang menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah insya-Allah. InsyaAllah, moga-moga Allah rahmati kita semua. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih, farah dan surat Al-An. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.